وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, penjelasan fiqh ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Fadal Al-Hadrami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita buka surat apa? 49. Wa istahabbu sujud tilawah. Okay, kita muka surat 49. Katanya faslun wa yustahabbu sujudut tilawati lil qari'i wal mustami'i was sami' fi 14 ayatan yasjuduhu al imam wal munfarid wa la yasjudu al ma'mum lit tilawati illa idza sajada imamuhu fa in sajad duna imamihi batalat salatuh. Maksudnya disunatkan sujud tilawah. Disunatkan sujud tilawah bagi sesiapa yang membaca. Atau al-mustami' individu yang mendengar bacaan dengan niat. Maksudnya dengan qasad ingin mendengar. Ataupun as-sami' individu yang mendengar tanpa niat, tanpa qasad. Pada 14 ayat sujud. Ia dilakukan oleh imam dan orang yang solat bersendirian. Kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbincangan berkenaan dengan sujud tilawah. Kita dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat yang apabila kita baca ayat tersebut, maka sunat kita sujud, yang mana sujud tersebut dinamakan sebagai sujud tilawah. Kata dia, sunat sujud tilawah. Sunat ni, kalau kita dah buat, tidaklah berdosa. Itu maksud sunat. Sunat kalau kita tidak buat, tidaklah berdosa. Tapi kita telah meninggal perkara hak yang ada kelebihan lah. Sujud tilawah. Tilawah ni sujud bacaan. Bagi sesiapa yang membaca. Jadi kalau orang tu baca ayat hak yang mengandungi sujud tilawah, maka sunat dia sujud. Dia ada 14 tempat. Dalam yang pertamanya dalam surah Al-A'raf, yang mana ayat berbunyinya innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Maka sunat kita sujud. Begitu juga dalam surah Ar-Ra'd, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Yang ketiganya dalam surah An-Nahl, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikah wa hum la yastakbirun. Yang keempatnya dalam surah Al-Isra, qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada. Yang kelimanya dalam surah Maryam, idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Yang keenamnya dalam surah Al-Hajj, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, sehingga bihayat. Yang ketujuhnya juga dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang ke-8nya dalam surah Al-Furqan, wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Yang ke-9 dalam surah An-Naml. Baik, yang ke-10nya dalam surah As-Sajdah, yang kita biasa baca pada subuh Jumaat, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Dan ada lagi dalam surah-surah yang lain. Baik. Jadi di sana ada 14 tempat yang apabila kita baca dalam Al-Quranul Karim, sunat kita sujud. Yang mana sunat sujud ni, dia 3 orang. Yang pertama orang yang membaca. Yang keduanya orang yang sengaja untuk mendengar bacaan tersebut. Yang ketiganya orang yang terdengar bacaan tersebut. Dia orang yang sengaja dengar bacaan ni kan ni. Kita kata kita buat program tadarus Al-Quran. Seorang baca, orang lain dengar. Sampai kepada ayat yang sunat kita sujud.
Orang baca sunat, orang hak dengar pun sunat. Dan lebih lagi kuat tuntutan sunat apabila pembaca sujud. Orang yang baca sendiri sujud, maka lebih lagi kuat tuntutan kepada orang yang mendengar sujud tilawah. Baik. Sama juga, ada orang baca Quran, kita pun lalu kok dia, tiba-tiba kita terdengar. Sampai kepada ayat tersebut, juga sunat kepada kita sujud. Dan ini, sujud ni, sunat ni, bukan hanya di luar sembahyang, bahkan dalam sembahyang. Cuma dalam sembahyang, ia dilakukan oleh imam dan orang yang solat bersendirian. Jadi kalau tu imam baca, sunat tu imam sujud. Tak kira lah tu imam sujud saat ni tu, tu imam baca tu dalam semayang mana. Kita biasa subuh Jumaat aja, tapi bukan mesti subuh Jumaat. Katakanlah tu imam tu hafal Quran. Contoh dia, setiap rakaat sembahyang tu dia baca semua ayat dia sambung-sambung sampai ke khatam. Sampai ke sembahyang zuhur wa asar pun, dia baca ayat yang sama. Sambung-sambung untuk khatam Al-Quran sebagai contoh. Sampai kepada sembahyang zuhur, sembahyang asar, dia baca. Lepas tu sampai kepada ayat tersebut, dia pun turun sujud. Makmum ayat kata subhanallah. Sebab tu imam sujud tadi tu kerana sujud tilawah. Wah pelik masjid pada kurang. Zuhur pun sujud juga tilawah. Tak pelik kalau kita orang belajar. Hak pelik dia orang tak belajar. Cuma kalulah di tempat tersebut jarang orang sujud pada sembahyang lain, maka sebaik-baiknya untuk mengelak daripada fitnah, maksudnya untuk mengelak jadi benda kelang kabut makmum di belakang, tu imam kabur sepatah. Jadi hamba hari ni siapa ada ayat hak yang kena sujud tilawah. Sebab kita start daripada awal Quran kita baca sampai ke akhir Quran. Jadi kita lalu belakang. Jadi kebetulan semaya zuhur kita kena baca ayat tersebut. Mungkin rakaat pertama, mungkin rakaat kedua. Maka ketika tu imam sujud tu, wajiblah kepada makmum sujud. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun saat ni kita kata orang sembahyang seorang diri dengan orang yang menjadi imam. Adapun makmum, janganlah makmum sujud tilawah melainkan sekiranya imam bersujud. Sekiranya makmum bersujud sedangkan imam tidak bersujud, maka batal solatnya. Tu imam baca innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Biasanya subuh Jumaat, tu imam suruh sujud. Makmum duk tunggu tu imam duk tunggu sujud, tu imam duk tunggu sujud. Tu imam pakai tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum sampai ke akhir. Maka adakah disunatkan makmum sujud tilawah? Jawapannya tak. Bahkan tak boleh makmum sujud tilawah kalau tu imam tak sujud. Ataupun makmum baca seorang ayat. Dia baca surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baik, habis ayat tu imam tak sujud pun tilawah. Sebab makmum hak yang baca. Maka adakah sunat makmum saat ni sujud tilawah sedangkan tu imam tak sujud? Jawapannya tak sunat, bahkan haram, menyebabkan sembahyang dia batal kerana dia telah menyalahi imam. Seterusnya kata dia faslun wa tabtulu as-salatu khalfal nak sebut pun payah. Sebab orang al-thagh ni adalah orang telo. Siapa kita pun dia nak sebut perkataan dia. Wa tabtulu as-salatu khalfal al-thagh wal arat wa khalfal ma'mum wa khalfal muhdith wal junubi wal kafir wa khalfa man ala badanihi aw thawbihi najasah wa khalfa faqidil ma'i wat turab wa la yusalli ar-rajulu khalfal mar'ati wal khuntha. Batal solat jika solat di belakang maksud dia di belakang ni maksudnya kita menjadi makmum kepada imam yang telo. Tu imam tu telo, tu imam tu gagak. Maka tidak sah kita menjadi makmum di belakang dia kalaulah kita saat itu orang hak yang pandai. Kalau orang hak yang sama-sama tak pandai tu masalah lain. Kita orang pandai. Jadi tu imam orang hak yang sebut dah pun nak betul telo ni dia sebut dah betul dah. Sama juga dengan gagak, dia sebut dah betul. Maka ketika tu tidak boleh kita menjadi makmum bagi imam tersebut. Sebab dia syarat tu imam ni, syarat makmum ni, dia tidak boleh mengikut tu imam yang ummi.
Kita belajar orang, tak boleh makmum yang qari mengikut imam yang ummi. Baik. Solat di belakang makmum yang menuruti imam yang lain. Tak boleh juga, batal sembahyang. Jadi kita mari masjid. Kita tengok dalam ramai-ramai makmum saat ni tu dia ikut imam hak yang pertama, hak umat depan tau. Kita malah ikut imam depan. Sebab ada belaga angin. Alah maidang barali. Alah maidang. Ada belaga angin. Tak mau ikut imam depan. Lepas tu kita pilih salah seorang daripada makmum. Hak yang sedang mengikut imam, kita ikut dia. Maka tidak dibolehkan. Dia imam, kita mesti dia tidak menjadi makmum kepada imam yang lain dalam masa yang sama. Kalau masa hak yang berbeza, hak tu lain. Jadi kita sampai masjid, orang sudah dah semayang, ada makmum masbuk tambah rakaat. Maka kita pun ikut makmum masbuk tersebut. Okey, itu tak ada masalah. Sebab dia telah berpisah dah daripada imamnya. Seterusnya kata dia, solat di belakang orang yang berhadas atau berjunub atau orang kafir. Tak sah juga ni. Solat di belakang orang yang berhadas. Tu imam kan boleh lelek-lelek. Amba tak ada nak ambil semayang tak ni. Jadi sejuk sangat. Jadi amba nak semayang dulu kat gigi. Baru ambil semayang. Kata tu imam. Ataupun tak ada nak mandi wajib tak ni. Sebab kebetulan air tak ada rumah. Jadi biarlah mayang dulu lah. Tak lewat dah ni. Kita jadi tu imam pula. Mandi wajib pas ni lah. Jelas dah. Dia saat itu berhadas. Maka kita bila tahu tak boleh kita ikut belakang tu imam tersebut. Sebab dah jadi semayang ni. Kalau kita ikut. Bermakna kita ikut orang tak semayang. Mana sah kita sembahyang ikut orang tak semayang. Tapi kalau kita tak tahu tak apa. Kalau kita tak tahu. Tak batal semayang kita. Lepas sembahyang baru kita tahu. Lepas sembahyang, tengok tu imam dengung je. Biasa ceria je. Tegur orang tu, tegur orang ni. Kawan ni. Lepas sembahyang dengung je tubik. Cepat-cepat. Kita pun pergi, epek dia. Kawan ni tu imam. Nampak tak ceria mana? Tak sihat ke? Demam ke? Bahan kawi ke? Tanya dia. Baik. Kata tak belaka. Tapi dah ingat saat ni. Hak tu dengung saat ni dah ingat. Dah ingat benda. Dah ingat ambil wuduk saat ni kata. Kata tu imam. Dah ingat mandi wajib. Amma pun dah mikir tu. Dah mikir kena kabar ke dok makmumah. Kena kabar ke dok ke makmumah. Tu dah mikir situ. Mai kabar malu. Malu saja. Sebagai contoh. Tak tahu dah mikir. Macam rasa tak perlu kabar. Dia main mikir gitu. Jadi baru kita tahu. Tu imam tak sah semayang. Tapi kita tahu. Lepas daripada selesai semayang. Maka semayang makmum sah. Tak ada masalah. Kerana berhadas bukan benda yang zahir. Berhadas bukan benda yang zahir. Benda yang tersembunyi. Kalau tu imam dah ingat ambil semayang. Bukan dah ingat sengaja dah ambil semayang pun tak apa. Maksudnya, tak apa. Maksudnya sah semayang makmum kalau makmum dah tahu. Sebab benda tu bukan benda jelas. Kita atas ramai-ramai ni dalam masjid ni. Ada hak yang ada wuduk. Ada hak yang tak ada wuduk. Kita dah cang. Siapa ada wuduk. Siapa tak ada wuduk. Dia tak ada. Kalau orang ada wuduk tu dia atas dahi ada wuduk. Kalau tak ada wuduk tu dia atas dahi tak ada wuduk. Kalau gitu mudah kita kenal. Ni tak ada tanda. Jadi apabila tak ada tanda, benda tu tak jelas. Apabila tak jelas, tiba-tiba lepas daripada sembahyang baru sedar, tu imam tak ada wuduk. Tu imam tak mandi wajib. Baik, maka sah sembahyang makmum. Jadi tak wajib tu imam kabar. Tak perlulah istihad tu imam kabar. Jadi minta maaf banyaklah malang tak di hamba. Dah dia malang tak di. Jadi kita balik rumah, cerita belaka. Sebelum balik rumah bahan tahu kat Ali dulu. Lepas tu pagi ni dah ingat nak mandi wajib. Sebagai contoh, jangan kabar. Gitu, tak perlu kabar dah. Tak perlu kabar, senyap je. Sebab apa? Sebab semayang makmum sah. Yang tu imam je yang perlu kena ulang balik. Sama juga, tu imam yang berjunub. Tak sah kita semayang di belakang dia. Ataupun tu imam orang kafir. Orang kafir. Tak sah semayang di belakang orang kafir. Ada ke orang kafir boleh jadi tu imam? Ada. Sebahagian orientalis, mungkin pocik-pocik tak biasa dengar perkataan orientalis. Dia orang muda-muda hak yang belajar, hak yang suka membaca, dia biasa dengarlah perkataan orientalis. Sebahagian daripada orientalis lebih alim daripada ustaz-ustaz di tempat kita. Sebahagian daripada orientalis. Segelintir orientalis lebih alim daripada ustaz-ustaz di tempat kita. Baik. Ustaz-ustaz di tempat kita, kalau nak banding dengan sebahagian orientalis, lebih alim orientalis lagi. Jangan main gurau orientalis. Dia ada satu buku. Buku ni untuk mencari hadis. Buku tebal. Untuk mencari hadis. Jadi kita nak tahu hadis ni disebut dalam kitab mana. Kita ambil satu perkataan dia dalam hadis tersebut. Kita boleh buka dalam buku tu. Dia boleh khabar buku ni. Hadis ni dalam kitab dia. Dalam kitab dia. Orang yang nak buat lagu tu bukan mudah. Komputer tak apa lah.
Ni bukan buku baru, buku lama dah. Dia buat oleh orientalis. Ada. Noyak bijoknya buat dia. Tapi masih lagi tidak beriman. Hati mereka itu tertutup untuk menerima hidayah. Walaupun ada ilmu, tapi ilmu yang ada pada dia menyesatkan diri dia sendiri. Jadi tiba-tiba dia jadi tu imam. Dia jadi tu imam. Kita tak tahu dia nyamuk dia jadi tu imam. Baik. Kita tahu. Bukan kita tak tahu. Kita tahu dia tu bukan orang Islam. Tiba-tiba dia jadi tu imam. Maka tidak sah, batal kita sembahyang di belakang dia. Baik. Solat di belakang orang yang terdapat najis pada badannya ataupun pakaiannya. Juga tidak sah juga. Ya, kita kena pastikan tu imam kita saat ni tu sembahyang dia sah. Jadi tepek, ada taik kubah atas belakang tu imam. Kita kenal taik kubah gitu. Wah, ada tu imam. Pernah taik atas belakang, mari jadi tu imam lagi. Baik. Tu tak sah sembahyang kita. Solat di belakang orang yang tiada air untuk berwuduk dan tiada debu untuk bertayamum. Ini dipanggil dia dalam istilah fiqh, istilah ulama fiqh, nama dia faqidut tahurain. Orang yang tidak ada dua alat penyuci. Dia tetap kena sembahyang, tapi sembahyang tersebut tidak gugur kewajipannya. Dengan maksud tidak gugur kewajipannya adalah lepas daripada ni wajib dia kena sembahyang semula. Tapi tetap dia kena sembahyang dalam waktu untuk menghormati waktu. Baik. Yang keenam juga tidak dibolehkan bagi lelaki solat di belakang, maksudnya menjadi makmum kepada wanita ataupun khunsa. Orang lelaki nak jadi makmum kepada orang puan tak boleh. Dia nikah dengan bini hafizah. Dia juzuk amma pun tak pernah ingat. Juzuk amma. Kalau suruh baca qul ya ayyuhal kafirun pun tukar takir. Jadi kebetulan boleh bini hak yang ingat Quran. Jadi tekah nak sembahyang berjemaah di bini dengan bini di rumah tu, malulah kita nak jadi tu imam. Jadi suruh bini jadi tu imam. Boleh ke tak? Tak boleh. Jadi mesti orang lelaki jadi tu imam. Orang puang tidak boleh menjadi imam bagi lelaki. Kita orang lelaki jadikan perempuan sebagai imam, tidak sah sembahyang kita. Baik, sama juga dengan khunsa. Baik, faslun. Katanya wa syurutul jama'ati sittah. Al-awwalu an la yataqaddama ala imami wa tukrahu musawatuh wa yundabu takhalluful ma'mumi an imamihi yasira. الثاني أن يجمعهما مسجد أو 300 ذراع في غيره. الثالث أن يعلم انتقالات الإمام بأن يراه أو يرى بعض المأمومين أو يسمعه أو يسمع المبلغ. الرابع أن ينوي الاقتداء به أو الجماعة. الخامس أن توافق صلاته صلاة إمامه فلا تصح صلاة الكسوف خلف الصلاة المكتوبة وكذا خلف الجنازة ولا الجنازة خلف الصبح. السادس أن يتابعه فلو تقدم على إمامه بركنين فعليين أو تأخر عنه بركنين فعليين بغير عذر بطلت صلاته أو تخلف بعذر كبطء القراءة عذر إلى 3 أركان طويلة. Maksudnya, syarat sah salat berjemaah ada 6. Jadi kita semayang ni, kita boleh buat semayang secara bersendirian. Lepas tu kita boleh buat sembahyang secara berjemaah. Sembahyang secara berjemaah jelas. Itu adalah lebih afdal. Khususnya bagi lelaki. Baik. Hukum sembahyang berjemaah. Menurut pandangan ulama' fiqh. Sebenarnya ulama' berbeza pandangan. Ada yang mengatakan wajib sembahyang berjemaah. Ada yang mengatakan sunat. Hak yang mengatakan wajib pula terbahagi kepada dua. Ada yang mengatakan wajib fardu ain kepada lelaki yang mampu, yang tidak bermusafir. Yang keduanya ada yang mengatakan wajib fardu kifayah kepada lelaki yang mampu, yang tidak bermusafir. Jadi kesimpulan, hukum orang lelaki sembahyang berjemaah, ada pandangan yang mengatakan wajib fardu ain. Setiap orang lelaki mesti kena sembahyang berjemaah. Kalau tidak sakit, kalau dia tidak bermusafir, mesti kena mari sembahyang berjemaah. Orang lelaki. Baik, ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksudnya kalau dalam sebuah kampung, ada dah orang buat berjemaah, maka gugur tuntutan daripada ahli kampung yang berbaki. Tapi bukanlah maksud orang yang dak buat jemaah dapat pahala juga. Tak. Orang yang dak buat jemaah saat ni tu komas panah dah lah. Orang lelaki. Hak yang buat berjemaah saja hak yang dapat pahala besar. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya sunnah muakkadah. Baik. Itu hukum sembahyang berjemaah. Baik, jadi apabila khilaf di antara wajib dengan sunat, maka berhati-hatilah orang lelaki. Apatah lagi, di zaman salaf dulu,
Antara perkara hak yang sering diungkapkan oleh ulama salaf, orang lelaki hak yang tidak hadir sembahyang berjemaah akan dituduh sebagai golongan munafiqun. Begitu di zaman salaf. Sebab kita ketika Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk menghadirkan diri ke masjid, mendirikan sembahyang berjemaah, maka kita sebenarnya perlu bersyukur. Nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Baik. Kata dia, syarat sah solat berjemaah ada 6. Pertama, tidak mendepani imam. Jadi kita berdiri saat ni, kita jangan duduk depan tu imam. Biar kita duduk belakang tu imam. Jadi kalau kita duduk depan tu imam, tak boleh. Sebab kita ni mengikut tu imam tu yang diikut. Orang yang diikut kena duduk depan. Orang yang mengikut kena duduk belakang. Tu kita kena faham. Baik. Cuma dia ada sembahyang yang boleh makmum duduk depan daripada tu imam. Iaitu sembahyang, ada sembahyang yang makmum boleh duduk depan daripada tu imam ada. Sembahyang ni sembahyang dalam syiddatil khauf. Bersangatan takut. Dalam peperangan. Tengah-tengah sembahyang berjemaah, tiba-tiba musuh lagi. Okey, dah batal. Lawan tu musuh. Tok imam faham mana, tok imam duduk belakang tu, makmum duduk depan ni, tak ada masalah, boleh je. Sembahyang syiddatil khauf. Baik. Okey, itu yang pertama. Malah makruh sekiranya sama kedudukan dengan imam. Dan sunat terkebelakang sedikit daripada imam. Kita kedudukan makmum dengan imam, kita bagi kepada 3. Yang pertamanya makmum duduk depan tu imam. Yang keduanya makmum duduk belakang tu imam. Yang ketiganya, sama makmum dengan tu imam. Jadi, kalau sama, hukum dia makruh. Kalulah tu imam, makmum duduk depan daripada tu imam tanpa sebarang keuzuran, maka hukum dia adalah batal sembahyang makmum. Hak yang dituntut adalah makmum duduk duduk belakang sikit daripada tu imam. Dia ukuran depan belakang ni kena ukur dengan tumit, bukan ukur dengan jari. Jadi kalulah tu imam ni kaki macam kapal layar, makmum pendek je kaki dia. Kalau kita tengok depan tu, memang kaki makmum duduk belakang. Kaki tu imam duduk depan. Tapi kalau tengok tumit makmum duduk depan. Tumit tu imam duduk belakang. Maka tak sah sembahyang makmum tersebut. Kerana dia telah duduk depan daripada tu imam. Sebab depan dengan belakang ni dia bukan kira dengan hujung jari, tapi dia kira dengan tumit. Baik. Itu syarat yang pertama. Tidak mendepani imam. Malah makruh sekiranya sama kedudukan dengan imam. Dan sunat terkebelakang sedikit daripada imam. Kedua, hendaklah imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid. Atau dalam lingkungan 300 hasta pada selain daripada masjid. Kita sembahyang berjemaah ni adalah sembahyang yang terdiri di antara imam dan makmum. Maka mesti imam dan makmum berkumpul pada satu tempat. Kalau tu imam duduk tempat lain, makmum duduk tempat lain, maka tak jadi berjemaah tersebut. Kerana makmum dan imam tidak berhimpun pada satu tempat. Di satu tempat ni, kalau satu masjid tu jelas satu tempat. Tak kira lah luah mana masjid sekalipun, tak ada masalah. Tu imam duduk depan, makmum duduk belakang seorang diri. Tak ada sah lain. Cuma makmum pakai tengok tu je, tengok di TV je. Jauh, masjid besar. Jauh di antara makmum dengan imam. Sah, tak ada masalah. Cuma bab dapat fadilat berjemaah tu masalah lain. Kita nak cerita bab sah. Dia tidak makruh makmum jauh daripada imam lebih daripada 3 hasta tanpa sebarang keuzuran. Jadi kalau makmum duduk belakang tu imam duduk depan ni, daripada segi hukum sah berjemaah tu sah. Tapi ia meluputkan fadilat berjemaah kerana jauh di antara imam dan makmum. Mereka kalau ada saf, tu sah tak ada masalah sampai 4-5 km pun. Itu tak ada masalah. Okey, itu dalam masjid. Kalau luar masjid kata ulama mesti jarak di antara makmum dengan imam jangan lebih daripada 300 hasta. 300 hasta lebih kurang dalam 150 meter. Lebih kurang lah 150 meter. Jadi jangan lebih makmum daripada imam, jarak di antara makmum dengan imam 150 meter. Baik. Kalau lebih, maka ia tidak dikirakan imam dan makmum berkumpul pada satu tempat. Maka tidak sah berjemaah tersebut. Yang ketiga, hendaklah makmum mengetahui pergerakan imam. Mesti makmum kena tahu pergerakan imam. Makmum kena nak ikut imam. Kalau makmum tak tahu pergerakan imam, nak ikut mana?
Dah pelik kita rasa pelik Makmum nak ikut. Okey, saya nak ikut imam tapi saya tak tahu pergerakan imam. Dah nak ikut kan ni. Kita nak ikut ni mesti kita kena tahu. Tok imam rokok, kita tahu tok imam rokok, tok imam i'tidal, kita tahu tok imam i'tidal. Sebab itulah kalau sekiranya muslimat duduk sembahyang belakang tu. Tok imam suara serok. Suara serok. Sebab kuat ngak tepi. Tengok filem Mak Gilas, kuat ngak tepi tok imam. Jadi suara serok, tak apa nak bunyi. Speaker pula masalah. Tapi dak buka. Jadi orang jemaah puang tok imam dak nampak, suara tok imam pun dak nampak. Makmum hak yang belakang tok imam pun dia dak nampak. Tiba-tiba dia nak ikut tok imam. Tak sah, tak boleh. Sebab dia tidak mengetahui pergerakan imam. Dia tahu pergerakan imam yang pertama dengan melihat imam. Yang keduanya dengan mendengar suara imam. Ataupun dia mendengar suara mubaligh, suara makmum yang berada di belakang imam. Ataupun dia melihat kepada jemaah yang berada di belakang imam. Okey, ni antara cara-cara untuk dia mengetahui pergerakan imam. Jadi kalau tak tahu langsung, tengok imam pun tak. Ahli jemaah yang berada di belakang imam pun dia tak nampak. Dia suara tu imam pun dia tak dengar. Suara mubaligh pun dia dengar. Maka tidak sah sembahyang dia. Nak sah orang ni, nak ikut orang ni. Nak sah orang ni. Dia nak ikut. Tak nak ikut. Baik. Katanya hendaklah makmum mengetahui pergerakan imam sama ada dengan melihatnya atau melihat pergerakan makmum yang lain atau dia mendengar suara imam atau suara mubaligh. Mubaligh ni seorang makmum yang menyampaikan yang mengucapkan takbir intiqalat ketika tu imam berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Baik. Keempat, hendaklah dia berniat sama ada berniat mengikut imam atau berniat solat berjemaah. Jadi makmum dia kena niat mengikut imam. Kalau dia tak niat mengikut imam, tiba-tiba dia ikut, maka batal sembahyang dia. Mesti kena niat. Cuma niat ikut imam ni bukan mesti beradang saja aku mengikut imam, bukan mesti beradang gitu. Bukan mesti beradang gitu. Jadi ada kehendak dalam hati untuk kita menambahkan sembahyang kita dengan sembahyang orang depan kita, sudah memadai, sudah mencukupi dikatakan niat menjadi makmum. Ada kehendak dalam hati kita nak sembahyang berjemaah dengan imam yang ada depan kita, sudah memadai dikatakan sebagai niat mengikut imam. Dalam hati ada kehendak, ada keinginan untuk kita jadi makmum kepada tu imam dia orang yang ada depan kita, maka sudah memadai dikatakan sebagai niat mengikut imam. Katanya yang kelima, hendaklah solat makmum sama sebagaimana solat imam. Sama ni adalah sama daripada sudut susunan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, disyaratkan makmum, sembahyang makmum dengan sembahyang seimam kena sama. Sama pada susunan sembahyang. Pada aturan sembahyang. Tapi tidak disyaratkan sama pada fardu dengan sunat. Tidak disyaratkan sama pada bilangan rakaat. Hak yang disyaratkan sama adalah pada aturan sembahyang. Jadi kalau imam sembahyang jenazah, makmum nak sembahyang fardu zuhur, itu tak boleh. Nak sembahyang jenazah pun nak sembahyang. Ambo nak sembahyang zuhur lagi, ambo sembahyang zuhur tak boleh menjadi tu imam. Tu imam Allahu Akbar sembahyang jenazah, makmum sembahyang zuhur. Tak boleh. Sebab tak sama aturan dan susunan sembahyang makmum dan imam. Begitu juga sebaliknya. Makmum sembahyang jenazah, tu imam sembahyang zuhur. Tak boleh. Dah kita nak tanang cepat ni, kata tu imam gini kita sembahyang zuhur dulu lah. Kata makmum kita sembahyang jenazah dulu lah. Kata tu imam sembahyang zuhur dulu lah. Jadi kita ikut gini tu imam, dema ambil keputusan dema, kita ambil keputusan kita. Jadi tu imam sembahyang zuhur depan, makmum sembahyang jenazah di belakang. Tak apa, ingat ikut imam yang sama. Itu tak boleh. Faham kan maksud amberang? Buat contoh. Itu tak boleh. Sebab tak sama susunan di antara sembahyang makmum dengan imam. Sama juga makmum sembahyang fardu zuhur. Tu imam sembahyang gerhana matahari. Gerhana matahari, sembahyang gerhana matahari, sembahyang gerhana bulan. Makmum sembahyang fardu zuhur, tu imam sembahyang gerhana matahari. Baik. Ataupun makmum sembahyang fardu isyak, tu imam sembahyang gerhana matahari. Orang kata pelik pula sembahyang mana pula makmum sembahyang fardu isyak, tu imam sembahyang gerhana matahari. Isyak ni malang. Ada qada lah, jangan kita buat tunai. Ni bab qada. Makmum ada sembahyang qada, isyak. Malang tak ingat nak sembahyang. Tidur. Jadi tak qada lagi baru nak qada. Jadi tu imam sembahyang gerhana. Maka tak sah. Kalau tu imam sembahyang gerhana hak yang paling sempurna. Sembahyang gerhana hak yang paling sempurna adalah 2 kali qiyam dan 2 kali rakaat pada 1 rakaat.
Itu semayang gerhana hak yang paling sempurna. Warna semayang gerhana hak paling sempurna. Kalau orang hak yang biasa semayang gerhana, tak perlu khabar, dia faham tau. Tapi ada hak yang tak biasa semayang gerhana. Jadi semayang gerhana hak yang paling sempurna warna. Kita imam Allahu Akbar. Lepas daripada baca doa iftitah, kita imam baca Fatihah. Macam biasa. Lepas baca Fatihah, baca dah ayat Quran. Tak kira surah mana hak yang paling comelnya, rakaat pertama surah Baqarah. 2 juzuk setengah. Hak tu hak yang paling comel. Hak tu paling afdal. Lepas tu, lepas daripada habis surah, rokok. Lepas rokok, iktidah. Sami Allahu liman hamidah. Tak balik tangan sini. Baca semula Fatihah. Tak sujud lagi. Lepas tu, lepas baca Fatihah, baca pula surah. Lepas baca surah, baru rokok pula. Lepas tu, iktidah. Barulah turun kepada sujud. Jadi, satu rakaat itu 2 kali qiyam, 2 kali rokok. Jadi, sembahyang gerhana, 2 rakaat, 4 kali qiyam, 4 kali rokok. 4 kali qiyam, 4 kali rokok. Jadi tu imam sembahyang gerhana, makmum sembahyang fardu biasa, tak boleh. Tu imam sembahyang fardu biasa, makmum sembahyang gerhana, tak boleh. Sebab susunan sembahyang ia berbeza. Tapi kalau imam sembahyang fardu, makmum sembahyang sunat, ataupun tu imam sembahyang sunat, makmum sembahyang fardu, itu tak ada masalah boleh. Contoh kita ambil sesi. Tu imam sembahyang sunat, makmum sembahyang fardu. Kita nak sembahyang berjemaah di masjid. Tiba-tiba kita lewat sikit. Lewat sikit, dah masuk tandah. Nak perut pula masuk tandah. Dah masuk tandah, mai dua-dua ni nak cara muda. Tambah-tambah, nak ke sudah duduk dalam tandah tau. Tapi oleh kerana nak mayang kat jemaah di masjid ni, hak tua kan. Hak muda tu dia rasa lambat lagi mati. Hak tua ni rasa dekat dah nak mati ni, rasa sayang juga. Nak siap berkalang lepas daripada mati tau. Jadi mari gaklah mayang di masjid. Siapa tu orang sudah pergi salam tau. Baik. Selesai dah ke dah orang semayang. Lepas tu ada orang sembahyang sunat ba'diyah. Dia nak berjemaah dengan orang yang sunat ba'diyah saat ni. Orang yang sembahyang sunat ba'diyah. Jadi tu imam sembahyang sunat. Dia sembahyang fardu. Baik. Boleh ke tak? Daripada segi hukum boleh. Tak ada masalah. Cuma bak comel ke tak tu nombor 2. Kita nak bincang bak comel ke tak. Kita nak bincang dia. Boleh ke tak? Hukum dia adalah dibolehkan. Dalilnya adalah di zaman Nabi SAW. Hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, tak silap ingat, yang mana Mu'adz bin Jabal dia sembahyang Isyak bersama dengan Rasulullah. Lepas daripada sembahyang Isyak bersama dengan Rasulullah, dia pun balik ke kampung dia menjadi imam sembahyang Isyak kepada orang kampung dia pula. Jadi sembahyang Isyak berapa kali? 2 kali. Sekali sembahyang dengan Rasulullah, kali kedua menjadi imam kepada orang kampung dia. Dia apabila kita sembahyang Isyak 2 kali, hak yang pertama tu hak yang wajib. Manakala hak yang kedua hukum dia sunat. Hukum dia adalah sunat. Jadi bermakna Mu'adz bin Jabal telah sembahyang Isyak kali kedua, hak yang dinamakan dalam istilah fiqh sembahyang mu'adah, yang diulangkan hukum dia sunat, makmum dia sembahyang fardu Isyak. Maka berdasarkan kepada hadis ini, kata ulama boleh tu imam sembahyang sunat, makmum sembahyang fardu. Baik, okey, itu yang pertama. Yang keduanya boleh juga sebalik. Tu imam sembahyang fardu, makmum sembahyang sunat. Ada satu hadis setelah daripada Nabi SAW memberi salam, Rasulullah dapati ada 2 orang pemuda yang berada di belakang masjid yang tidak mengikut Rasulullah bersama sembahyang fardu pada ketika itu. Tidak sembahyang. Lepas tu kata Rasulullah SAW kepada keduanya, apakah yang menghalang kedua kamu daripada sembahyang bersama kami? Apa jawab 2 pemuda tersebut? Qad sallaina fi rihalina. Kami sembahyang dah di rumah kami. Kata Nabi SAW, jangan buat begitu. Akan datang, kalau sekiranya mu sembahyang dah, tiba-tiba mu dapati ada pula jemaah, maka sembahyanglah berjemaah bersama dengan imam tersebut. Sembahyang yang kedua bagi mu itu dikirakan sebagai sembahyang sunat. Baik, dia panggil sembahyang mu'adah, yang diulangkan. Jadi, tu imam sembahyang fardu, makmum sembahyang dah kali pertama, nak sembahyang pula kali kedua jatuh sunat, dia boleh mengikut tu imam sembahyang fardu. Maka atas dasar inilah, kata ulama mazhab Imam Syafi'i, kalau tu imam sembahyang fardu, makmum sembahyang sunat, hukum dia adalah dibolehkan. Baik. Adakah disyaratkan sama bilangan rakaat imam dengan makmum ataupun tidak disyaratkan? Jawapannya, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak disyaratkan sama bilangan rakaat imam dengan makmum. Sebagai contoh, imam tinggal sembahyang fardu subuh. Jadi makmum pula tinggal sembahyang zuhur
tinggal sembahyang zuhur. Jadi sembahyang zuhur 4 rakaat. Lepas tu nak sembahyang secara berjemaah. Nak sembahyang secara berjemaah. Tu imam 2 rakaat, makmum 4 rakaat. Boleh ke tak? Boleh. Jadi lepas daripada tu imam bagi salam, makmum tambah lagi 2 rakaat. Sebalik pun tak apa. Tu imam 4 rakaat, makmum 2 rakaat. Tu imam qada zuhur 4 rakaat, makmum qada subuh 2 rakaat. Boleh. Cuma apabila tu imam duduk tahiyat awal, okey makmum duduk tahiyat dia. Apabila imam bangun kepada rakaat ketiga, makmum tak boleh bangun. Sebab subuh dia 2 rakaat aja. Mana boleh buat sampai ke 4 rakaat. Lepas tu dia ida wakwan dia makmum. Okey, dia diberi 2 pilihan. Pilihan yang pertama dia tunggu imam dalam tasyahud dia. Tunggulah sampai ke imam turun tasyahud akhir, maka dia memberi salam bersama dengan imam. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah niat mufaraqah. Niat bercerai daripada imam. Lepas tu dia sudah baca Fatihah, tasyahud akhir, tasyahud dia, lepas tu dia bagi salam secara bersendirian. Baik. Cuma kalaulah sembahyang 3 rakaat, sembahyang 3 rakaat dengan 4 rakaat ataupun 2 rakaat dengan 3 rakaat, tu boleh. Tapi dia mesti kena niat mufaraqah. Boleh, mesti kena niat mufaraqah. Okey, contoh. Tu imam sembahyang zuhur 4 rakaat, makmum sembahyang maghrib 3 rakaat. Baik, makmum sembahyang maghrib 3 rakaat, tu imam sembahyang zuhur 4 rakaat. Jadi kalau tu imam sembahyang zuhur 4 rakaat, makmum sembahyang maghrib 3 rakaat. Jadi apabila tu imam duduk pada sujud yang kedua, pada rakaat yang ketiga, jadi makmum samalah duduk sujud yang kedua pada rakaat yang ketiga. Lepas tu imam bangun kepada qiyam. Okey, makmum saat itu dia kena niat mufaraqah. Dia niat mufaraqah. Dia tidak boleh tunggu dalam tasyahud akhir. Sebab kalau ditunggu dalam tasyahud akhir, jadi bermakna dia telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh imam. Sebab imam tidak duduk dalam tasyahud akhir. Maka di situ salah. Dia telah menambahkan perbuatan yang tidak dilakukan oleh imam sedangkan dia sedang mengikut imam. Maka perbuatan tersebut adalah boleh membawa kepada batalnya sembahyang. Jadi ketika tu dia mesti kena niat mufaraqah. Kalau dia tak mau niat mufaraqah, cara dia adalah dia tunggu tu imam dalam sujud yang kedua. Itu cara dia. Sampai begitu ulama bincang dalam kitab fiqh. Dia tunggu tu imam dalam sujud yang kedua. Duk tunggu gitu tambahlah tumbah, duk tunggu. Tu imam masuk rakaat yang ke-4 pula. Silap baca Fatihah pula, ulang balik. Lepas tu rakaat, lepas tu i'tidal, sujud. Lepas tu imam sujud yang kedua, tu imam bangun kepada tasyahud akhir, barulah dibangun bersama dengan imam. Baik. Seterusnya kata dia, hendaklah solat makmum sama sebagaimana solat imam. Oleh itu tidak sah jika makmum yang solat sunat gerhana berimamkan seorang yang menunaikan solat fardu. Begitu juga tidak sah makmum yang solat jenazah berimamkan seorang yang solat subuh dan sebaliknya. Yang keenam, hendaklah makmum sentiasa mengikut imam. Makmum kena ikut imam. Tapi kalau dia ikut imam, dia buat sebelum daripada tu imam. Tu imam buat tak buat lagi, maka dia telah melakukan perkara yang salah. Cuma kadang-kadang hukum dia adalah haram, tidak membatalkan sembahyang, kadang-kadang haram serta membatalkan sembahyang. Sekiranya makmum mendahului imam dengan 2 rukun perbuatan atau terlewat daripada imam dengan 2 rukun perbuatan tanpa sebarang keuzuran, maka batal solatnya. Jadi apa yang diwajibkan kepada makmum kena mengikut imam. Kalau makmum saat itu buat sebelum daripada imam dengan 2 rukun perbuatan, maka batal solat makmum. Kita dalam sembahyang kita ada rukun perbuatan dan kita ada rukun perkataan. Yang kita nak bincang ni adalah rukun perbuatan. Jadi tu imam dak rokok lagi. Makmum rokok dah. Dengan sengaja, bukan dengan terlupa dak, dengan sengaja. Tu imam dak rokok lagi, makmum rokok. Tu imam dak i'tidal. Tu imam dak rokok lagi, makmum i'tidal pula dah. Dia dak niat pun mufaraqah dengan tu imam. Rokok. Tu imam duk kiang lagi. I'tidal, 2 dah. Tiba-tiba dia pun turun pula kepada sujud. Tu imam dak rokok lagi. Apabila dia bergerak turun kepada sujud, maka batal sembahyang makmum tersebut kerana dia telah mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Okey, sama juga. Tu imam dak rokok lagi, makmum rokok. Lepas tu imam pun rokok. Tu imam dak i'tidal, dia i'tidal pula. Saat ni dia rokok sebelum tu imam dah.
Lepas tu imam iktidal. Dia pun iktidal sebelum daripada tu imam. Lepas tu barulah tu imam iktidal. Kalau dia pergi pula sekali lagi, turun kepada sujud, walaupun tu imam duduk dalam iktidal dah, batal sembahyang dia. Kerana dia telah mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Ini perlu kita kena faham. Baik, itu mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Yang keduanya, tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Tanpa sebarang keuzuran. Tu imam rokok, tidak rokok lagi. Tu imam iktidal, tidak rokok lagi. Hidup ambil tau. Okey, duk kira bunga kali lah. Duk kira bunga, berapa pucuk ada bunga. Dia kadang-kadang galik yemin nak. Yemin nak seni-seni ni. Dia tengok berapa warna. Sengaja. Tu imam rokok dah, dia rokok lagi. Tu imam iktidal, dia rokok lagi. Tu imam tunggu gerak untuk turun kepada sujud. Turun je kepada sujud, maka batal sembahyang makmum tersebut kalau dia tidak niat mufaraqah. Kalau ada keuzuran, itu masalah lain. Kalau ada keuzuran, contoh keuzuran, dia tak teringat nak baca Fatihah. Allahu Akbar. Dia duduk teringat. Main duduk dapur perut. Ingat nak makan nasi. Mana lepas ni Kuk-hak perut. Tu imam Allahu Akbar. Rokok. Baru dia sedar. Lah, aku nak baca lagi Fatihah. Aku nak baca lagi Fatihah. Maka ketika tu, ada keuzuran, wajib dia kena perhabis Fatihah dulu. Maka dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Yang pertamanya adalah rokok. Yang keduanya sujud yang pertama. Yang ketiganya sujud yang kedua. Manakala iktidal, duduk antara 2 sujud, dikirakan rukun yang pendek, maka tidak dikirakan 2 rukun tersebut. Jadi kalau campur rukun panjang, rukun pendek, jadi 5 rukun lah. Tapi rukun pendek tidak dikirakan, kira rukun panjang saja. Katanya hendaklah makmum sentiasa mengikut imam. Sekiranya makmum mendahului imam dengan 2 rukun perbuatan atau terlewat daripadanya imam dengan 2 rukun perbuatan tanpa sebarang keuzuran, maka batal solatnya. Adapun sekiranya makmum terlewat daripada mengikuti imam disebabkan uzur, seperti lambat bacaan, maka diberikan keuzuran sehingga 3 rukun yang panjang. Baik, cuma kita nak belajar lebih panjang lagi, kita kena belajar dalam bab muwafiq dan masbuk. Di sana ada beberapa kitab yang dikarang khusus menceritakan tentang hal makmum. Ada kala hal makmum muwafiq, ada kala hal makmum masbuk. Dan makmum muwafiq mana hak yang dimaafkan tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Makmum muwafiq mana hak yang tidak dimaafkan. Itu kena bincanglah dalam kitab khusus berkenaan dengan muwafiq dan masbuk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan berkenaan dengan sembahyang orang yang bermusafir. Perbincangan berkenaan dengan sembahyang orang yang bermusafir. Yang antara perbincangan yang penting yang perlu kita kena tahu adalah sembahyang orang yang bermusafir. Ya, di sana ada sembahyang yang dikenali dengan sembahyang jamak. Di sana ada sembahyang yang dikenali dengan sembahyang qasar. Jadi kita kena tahu belakalah bagaimanakah syarat-syarat dia agar sembahyang musafir yang kita buat bertepatan dengan kehendak syarak. Jadi main duk buat sok modah kita bermusafir berakhir sangat. Dan ni kita kata payah dah nak cari orang yang tidak pernah bermusafir. Mereka orang tu tengok kereta pun mabuk. Bukan naik kereta, tengok kereta pun mabuk. Baru orang tu jaranglah bermusafir. Mungkin dok langsung dah. Ya, ada orang lagu tu. Hendak kat kereta tu baru kereta mabuk dah. Mutah dah. Ada orang hak jenis lagu tu. Baik. Jadi orang tu mungkin tidak bermusafir. Tapi kebanyakan kita tak ada gitu. Jadi musafir sokmo. Dan musafir semayang. Jamak semayang. Qasar semayang. Tapi kalau tidak tahu hukum, maka bermakna sembahyang kita tak jadi. Tak jadi mungkin kena qada balik. Mungkin kena ulang balik. Nanti kita akan bincang bab ni pada bulan-bulan akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi ada tak soalan malam ni? Okey, ada. Jadi kita dengar soalan dulu sekejap. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Baik. Jadi orang yang sujud tilawah apabila dibangun daripada sujud tilawah tidak disunatkan dia sujud istirahat. Dia duduk istirahat. Kita biar setiap sujud yang dalam sembahyang, sujud dalam sembahyang yang tidak ada tasyahud. Yang tidak ada tasyahud. Jadi sunat kita duduk istirahat sebelum daripada kita bangun. Cuma duduk istirahat itu adalah perbincangan di kalangan ulama. Ada sebagai ulama kata tak sunat. Tapi mazhab Imam Syafi'i kata sunat.
Kita bangun daripada sujud yang kedua kepada rakaat yang kedua. Sunat duduk istirahat. Kita bangun daripada sujud yang kedua daripada rakaat yang ketiga kepada rakaat yang keempat. Okey, sunat sunat duduk istirahat. Duduk istirahat ni duduk sekejap. Baik. Soalannya, orang saat ni itu dia bangun daripada sujud tilawah. Sedangkan bangun daripada sujud tilawah, dia tidak sunat duduk istirahat. Tiba-tiba dia duduk istirahat. Apakah hukumnya? Batal tak sembahyang? Baik, dia masih lagi tidak batal sembahyang. Tidak menjadi masalah. Sebab di sana ada juga pandangan yang mengatakan tak ada masalah, boleh duduk istirahat. Baik, tidak menjadi masalah dia duduk istirahat. Apatah lagi kalau sekiranya dia buat saat itu dalam keadaan dia tak sedar. Lebih lagi tidak batal. Kadang-kadang orang, kalau misalnya orang tu tahu salah, dia tak buat. Biasanya orang yang buat ni dia tahu perkara itu salah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya, Ayub, ada beberapa kemusykilan nak dapatkan pencerahan daripada Ustaz. Boleh atau tidak menggunakan bapa saudara sebelah ibu untuk mewalikan pernikahan? Boleh atau tidak menggunakan bapa saudara sebelah ibu untuk mewalikan pernikahan? Jadi sebenarnya wali ni dia ada susunan dia. Dia tidak boleh kita nak pilih ikut suka hati kita. Dia kena ada susunan dia. Susunan yang pertama, wali kita adalah ayah kita. Ayah kita sendiri. Kalau tak ada ayah kita, naik kepada toki kita. Naik kepada toki. Toki tu maksudnya, toki faham lah kan? Datuk. Baik. Jadi, kalau tak ada datuk, maka pergi kepada adik-beradik. Adik-beradik, hak yang seibu sebapa. Tak ada juga pergi kepada adik-beradik, hak yang sebapa. Okey, adalah aturan dia. Pok saudara sebelah mak, bapa saudara sebelah ibu. Pok saudara sebelah mak, dia tidak termasuk dalam wali nikah. Dia tidak termasuk dalam wali nikah. Jadi tidak boleh menjadikan pok saudara sebelah mak sebagai wali pernikahan kita. Orang puang. Melainkan kalau ayah tak ni tu, ayah. Maksudnya wali tu mewakilkan kepada pok dara dia sebelah mak untuk jadi wali. Okey, itu tak ada masalah. Tapi dia bukan jadi wali, dia wakil kepada wali. Sebagaimana ayah saat ni tu wakil kepada Tok Imam yang tak ada suku sakak, tak ada hubungan langsung pun. Tak kenal batang hidung pun Tok Imam. Tu kenal masyarakat nikah tu je. Tiba-tiba pergi wakil kepada dia untuk jadi wali. Okey, tak ada masalah. Tapi dia bukan wali. Dia adalah wakil kepada wali. Baik. Bagaimana pandangan dari sudut agama sekiranya seorang itu telah berhenti daripada pekerjaannya sebagai nelayan, tapi masih lagi mengambil manfaat daripada bantuan kerajaan setiap bulan? Baik. Jadi kalaulah sekiranya kerajaan bagi bantuan kepada golongan yang tertentu kerana sebab tertentu. Dia bagi bantuan saat itu kepada nelayan kerana pekerjaan mereka adalah nelayan. Maka bolehlah dia ambil. Tapi kalau dia tukar dah kepada pekerjaan lain, dulu nelayan tapi sekarang ni dia jadi Tok Imam. Ataupun jadi Tok Bila. Sebagai contoh, dia kerja dah nelayan, jual habis dah, fiber-fiber jual belaka dah. Habis dah, jorang-jorang habis dah jual belaka. Tapi masih lagi ambil bantuan untuk nelayan. Kena tak gitu? Tak kena tak gitu. Itu sebenarnya adalah tak betul. Itu adalah salah. Ini kita kena jujurlah di atas dengan diri kita sendiri. Bagaimana kedudukan aurat anak luar nikah terhadap keluarga ibunya? Contoh, nenek ataupun ibu saudara. Anak luar nikah, dia tidak sah taraf nisbah kepada lelaki yang berzina dengan ibunya. Tetapi nisbah kepada ibu dia adalah ibu dia. Ibu yang melahirkan dia adalah ibu dia. Begitu juga nisbah kepada keluarga ibu dia dikirakan keluarga dia. Jadi mak kepada ibu dia adalah nenek dia. Ayah kepada ibu dia adalah datuk dia. Sebab dia sah nasab melalui ibu. Tidak sah nasab melalui lelaki. Itu kita kena faham. Baik. Jadi aurat dia sebagaimana aurat keluarga lah ke mana? Kalau misalnya dengan dengan nenek dia, dengan kalau nenek, maksud nenek ni mak kepada ibu dia, samalah dengan orang lain pun samalah. Gitu je. Baik. Okey, habis dah soalan dia. Wallahu a'lam. Kita ingat ada lagi soalan. Okey, habis soalan dia. Okey, ada lagi soalan lain? Kalau tak ada, kita berhenti ya.
Nah, tak ada kita berhentilah malam ni sini. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.